السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Ya Allah, ajarkanlah kami ilmu yang bermanfaat, jadikanlah bermanfaat segala ilmu yang Engkau ajarkan kepada kami, serta tambahkan lagi ilmu kepada kami. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Sihat walafiat saya doakan jemaah sekalian. Alhamdulillah, moga Allah istiqamah kita atas jalan sunnah, jalan kebenaran, tuan-tuan. Kita teruskan pengajian kita, pengajian hadis, pengajian sirah dengan tumpuan khusus tentang hadis-hadis rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkumpul dalam buku Asam Garam Rumah Tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam jilid yang pertama. Kita baru bermula masuk bab 3 kan? Bab 3 yang membawa tema berdikari. Secara perbandingan bab 3 ni yang paling, nak banding dengan 2 bab sebelum pada ni, dia paling, kita kata paling ringan. Begitu juga banding dengan bab 4 akan datang juga paling ringan. Tetapi apabila berkaitan dengan Nabi, berkaitan dengan sekaligus berkaitan dengan agama, dia tidak ada perkara yang dianggap ringan, diambil ringan. Kita pelajarilah orang kata dengan tumpuan yang seboleh yang mungkin, tuan-tuan. Hari ini kita masuk, tuan-tuan, kalau rasa tak selesa saya bau baik demam. Hari ini kita masuk muka surat 179. Muka surat 179 babak ke-68, dan kita main belik-belik dulu sikit, tuan-tuan. InsyaAllah malam ni saya rasa kita mungkin membaca 2-3 hadis sahaja, yang mana ketiga-tiga hadis ini, ketika cerita ni wataknya sama, iaitu Sayyidatina Saudah. Kita tengok Asam Garam 68, tajuknya Sayyidatina Saudah keluar malam-malam. Yang muka surat berikutnya babak ke-69, Sayyidatina Saudah lepaskan hak. Dan babak yang seterusnya Asam Garam 70, Sayyidatina Saudah pergi ke Mina dahulu. Dan hadis-hadisnya pendek-pendek sahaja. Itu rangkuman umum apa yang kita akan pelajari malam ini. Walau bagaimanapun saya sebut nampak ringan, tapi kita taklah ambil secara ringan, tuan-tuan. Kita beri tumpuan, dan saya nak panjangkan dalam sudut yang lain. Tuan-tuan, ingat-ingat tuan-tuan lah, apabila kita dah nak habis separuh buku dah ni, belajar tentang rumah tangga Nabi, tentang Sayyidatina Saudah ni jarang kan? Jarang terlintas. Watak utama yang banyaknya kerap keluar Sayyidatina Aisyah kan? Kadang Sayyidatina Hafsah, Sayyidatina Ummu Salamah tu ada. Sayyidatina Saudah sangat jarang. Jadi ada ni kita ambil peluang, tuan, berkenalan dengan beliau. Dan apabila kita kenal beliau, kita insya-Allah lebih menghargai beliau. Jasanya kepada Nabi tu insya-Allah besar, tuan-tuan, dan juga kepada umat ini secara tidak langsung. Kita akan sentuh di sana sini selepas pada ini. Mari kita baca hadisnya yang pertama. Asam Garam 68, Sayyidatina Saudah keluar malam-malam. Hadis ini riwayat Al-Bukhari, hadis sahih. Imam Bukhari letak dalam Kitabun Nikah dalam bab wanita keluar untuk suatu hajat. Seperti biasa, tumpuan ataupun penyusunan hadis dalam Sahih Bukhari, Muslim dan kutub hadis yang lain, dia disusun tumpuannya untuk menjawab soalan fiqh, menjawab soalan fiqh. Cuma kita pengajian kita ni, kita keluar dari segi sudut itu, nak bincang dari sudut kekeluargaan, dari sudut realiti begitu. Baik. Ana Aisyah qalat kharajat Saudah bintu Zam'ah lailan faraaha Umar fa'arafaha. Sayyidatina Aisyah yang cerita, dia kata satu hari Sayyidatina Saudah binti Zam'ah keluar pada satu malam. Lalu Sayyidina Umar perasan dia keluar malam tu. Faqal, Sayyidina Umar pun terus kata, innaki wallahi ya Saudah
ma takhfaina alaina. Awak sungguh awak saudah kan, tak ada sembunyi, mana tak tersembunyi lagi bagi kami. Ma takhfaina alaina, saya terjemah memang tidak samar-samar bagi kami. Nampak tahu tu awak saudah. Kenapa tuan-tuan? Kita baca, lepas saya baca dulu, kita huraikan sekali lagi ni. Faraja'at ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kena tegur ke Sayyidina Umar macam tu, dia keluar, Sayyidina Umar tegur macam tu, terus dia balik tuan-tuan. Tak jadi dia nak buat apa yang dia keluar tu, sebab dia keluar tu. Terus balik ke rumah, cari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa dzakarat dzalika lahu. Dia pun tu mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang apa Sayyidina Umar ni tegur dia. Dalam riwayat lain kita akan tengok apa lagi kata-kata Sayyidina Umar, nanti saya baca tuan-tuan. Baik. Kata Sayyidatina Aisyah, wa huwa fi hujrati yata'asya. Masa tu Rasulullah di rumah saya, sedang makan malam, tuan-tuan. Wa inna fi yadihi la'arqan fa anzalallahu alaihi. Ketika itu di tangan baginda ada seketul daging. Seketul daging arq ni daging yang melekat pada tulang. Tak disebut daging tu daging kambing ke, unta ke, ataupun ayam ke. Ayam ada zaman Nabi. Nabi pernah makan ayam. Nak bayang drumstick tak disebut. Tapi orang Arab sebut arqan ialah daging yang melekat pada tulang. Itu dia. Terjemahan di sini salah tuan-tuan. Tuan-tuan tak terjemahan buku sini. Sungguh tangan baginda berpeluh. Itu peluh. Terjemahan salah kat sini. Sila perbetulkan. Di tangan Nabi ada, masa tu tengah makan dan tengah pegang apa daging. Ketulan daging. Turun serta-merta turun kepada baginda, Allah turunkan kepada baginda perintahnya, wahyunya. Farufi'a anhu. Tak lama kemudian dah terhenti, maknanya dah selesai Nabi menerima wahyu. Wa huwa yaqul, Nabi pun terus sebut, qad adina Allahu lakunna an takhrujna li hawaijikunna. Allah telah izinkan kepada kamu semua untuk keluar untuk urusan, untuk hajat-hajat kamu. Hadis Al-Bukhari, Imam Bukhari letak tadi sebut dalam kitabun nikah, bab wanita keluar untuk suatu hajat. Hadis pendek yang kita sebut. Saya tak ada nak buat research ataupun bukan research, tapi tak ada nak berfikir untuk nak menyusun perbahasan. Sebab isu ni penting tuan. Tapi saya tak dapat nak buat persediaan yang lebih rapi, iaitu berkenaan dengan wanita, isteri. Apa hukum dia keluar ataupun syek ni? Adakah wanita keluar rumah wajib dapat izin suami? Tak boleh keluar selagi tak dapat izin suami. Itu perbincangan dia tuan-tuan. Dan ulama, saya dah baca Fathul Bari sampai panjang isu ni dan khilaf dia panjang. Ada kesana sini tu, tak sempat nak ni tuan-tuan. Itu. Dan dia berkait pula dengan isu hijab isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang saya bagi gambaran itu begitu tuan. Baik. Itu hadisnya. Nak kata tuan-tuan, untuk malam tak sempat nak hurai lebih lanjut, tapi nak untuk tuan-tuan rasa ini bukan hadis ringkas sahaja, tak, ada isu dia. Yang mampu saya sebut tuan-tuan begini. Mari kita baca sekali lagi. Pertama, untuk memahami realiti yang berlaku ketika itu. Baik. Kata Sayyidatina Aisyah tadi, satu malam Sayyidatina Saudah keluar kan. Keluar malam. Keluar malam ke mana? Pergi tengok TV, tengok wayang. Tak. Keluar malam tu ke mana? Ini kalau kita mengetahui realiti pada masa itu dengan membaca hadis lain, kita terus faham tuan-tuan. Iaitu orang perempuan pada zaman Nabi ketika itu, mereka keluar qada hajat malam. Keluar qada hajat. Sebab ketika itu tak ada lagi kunuf, tidak ada lagi tandas dalam rumah, tandas dekat rumah tak ada lagi. Dia keluar di padang. Tuan ada pengalaman tak tahu? Saya ada tuan. Saya daripada sampai sekolah menengah tingkatan 2 3, kampus saya masih lagi macam tu. Saya selalu sebut kepada tuan-tuan. Tak ada lagi tandas kat rumah. Kena bawa malam tu, bawa cok, bawa lampu suluh. Pergilah baru orang kata-kata. Gali lubang, pandai di situ kamu. Itu. Zaman Nabi masih lagi begitu. Dan wanita malam baru dia keluar tuan-tuan. Kita ingat pula kisah, kita dah baca. Nanti berlaku kepada Sayyidatina Aisyah hal yang sama. Tempat tu
tempat yang menjadi lokasi untuk qada hajat itu nama dia manasi'. Mim nun alif sad ain, manasi'. Hari ini antara saya buat buku Teroka Madinah, saya antara tempat, sebab dia disebut dalam hadis, beberapa kali dalam hadis. Nak tahu kat mana manasi', memang ada ulama tu buat kajian dan tentukan lebih kurang tempat dia, iaitu bersebelahan dengan Baqi' hari ni tuan-tuan. Dah jadi jalan raya, dah jadi hotel lah. Tapi secara umumnya di situ. Dia kawasan semak samun yang orang keluar qada hajat di situ. Itu manasi'. Ada hari ni. Saya rujuk buku yang dikeluarkan oleh Museum Dar Madinah. Dia buat lokasi-lokasi. Oh, ni baru tahu tuan-tuan. Baik. Jadi kita tahu perempuan ataupun saudah dalam isu ni dia keluar untuk nak pergi qada hajat dia. Baik. Sama ada dia pergi, dan riwayat lain akan memberi gambaran dia pergi, dia bukan pergi seorang, dia pergi ada orang, dia berteman. Sebagaimana Sayyidatina Aisyah juga dalam riwayat yang lain dia pergi berteman. Itu keadaan dia. Cuma dalam ramai berteman itu, Sayyidatina Saudah ni dia obvious, orang perasan dia. Dan dalam riwayat sebut wahia imra'atun jasimah. Dia seorang wanita yang bertubuh. Orang kata tubuh. Ketara banding wanita yang lain. Tubuh tu adakah dia gemuk dia ni? Saya tengok dia bukan ke arah gemuk tapi tawil. Dia tinggi. Tawil lah, dia tinggi. Jadi orang ramai tu orang becam dia. Baik. Isu ini juga fara'aha Umar pun nampak dia. Perasan ramai-ramai perempuan ada tu perasan tu Sayyidatina Saudah. Dan dia cam. Bagaimana Sayyidina Umar cam? Itu juga saya sebut tadi. Saya baca ada khilaf sebab tak jelas kan, tak sebut. Adakah Sayyidina Umar perasan dalam keadaan semata tengok tubuh dia kan? Ataupun ada pandangan dia kata bahawa ketika itu Sayyidatina Saudah dia tak berhijab, tak berniqab. Macam orang biasa kat keluar. Yang tu Sayyidina Umar perasan dah lari tinggi, muka pula terdedah. Itu keadaan dia. Saya condong ke arah itu. Wallahu alam. Tapi tersebut tadi ulama fikir satu-satu ni keadaan ni. Semua perasan dia. Lalu dia tegur, "Innaki wallahi ya Saudah." Awak ni kan Saudah. Kami kenal awak ni. Kenapa Sayyidina Umar tegur tuan-tuan? Soalan dia. Kenapa Sayyidina Umar tegur? Ini situasi dia berlaku selepas turun ayat hijab. Selepas turun ayat hijab ni maksudnya tabir. Isteri Nabi hukum khas pada mereka tuan-tuan, mereka tak boleh nak expose diri mereka sebagaimana wanita biasa yang lain dah kan. Nak minta apa pun min wara'i hijab, nak bercakap pun ini tak ni dah. Sebelum pada itu orang datang ke rumah Nabi, sisi Nabi layan. Terakhir tuan-tuan apabila kenduri nikah dengan Sayyidatina Zainab binti Jahshin. Itu orang duk ramai, satu orang kata majlis yang meriah tu biasa. Lepas tu Sayyidina Umar, dia ada kata Sayyidina Umar yang tak sedap. Wahai Rasulullah, bahasa mudah lah, tuan-tuan boleh rujuk nanti hadis-hadisnya. Wahai Rasulullah, orang yang masuk jumpa tuan ni macam-macam. Ada orang baik, ada orang jahat. Lepas tu duk tengok isteri tuan gini berniat. Itu concern Sayyidina Umar. Dan betul Sayyidina Umar sebut kan, hasrat aku atau kata-kataku kena tepat dengan kehendak Allah dalam beberapa perkara, termasuk yang ni. Turun ayat hijab yang memerintahkan isteri Nabi sejak daripada itu tak boleh dah nak bercampur macam orang lain, nak keluar macam orang lain. Itu Sayyidina Umar dia perhatian lebih di situ, ghirah dia lebih kat situ. Baik, itu keadaan dia. Jadi peristiwa ini turun selepas pada itu. Jadi keadaan dia bagaimana? Adakah soalannya isteri Nabi tak boleh keluar langsung kan? Tak boleh keluar langsung daripada rumah apabila turun ayat itu. Yang ni juga Allah jelaskan nanti. Lalu poin dia kita sebut lagi bahawa Sayyidina Umar nampak dia sama ada muka dia terdedah ataupun ni. Saya kata okey, paling kita bayangkan turun ayat hijab menyebabkan dia terpaksa tutup lah kan. Okey, sekarang ni waktu malam mana ada lampu. Pada kira-kira tindakan Sayyidatina Saudah tak apalah kot kan. Ayat hijab ni baru-baru tu ayat hijab ni. Keadaan biasa ya mungkinlah di balik tabir. Ini dah biasa malam lagi, orang tak nampak lagi.
aku tak pakai ni pun tak apa lah kot. Itu sangkaan Sayyidatina Saudah. Barangkali ketika itu yang tu Sayyidina Umar nampak dan dia tu tak kena ni, awak tetap kena tutup juga ni kan. Begitu. Ni penting, saya ada buat catatan, nanti sebut. Apabila tegur begitu, dalam riwayat yang lain juga dari Al-Bukhari nak sebut, ada kata-kata Sayyidina Umar lagi, ya Saudah, ama wallah ma takhfayna alaina, wahai Saudah, awak tak terlindung langsung daripada kami ni. Fa'zuri kaifa takhrujin, tengok betul-betul bagaimana awak keluar. Sayyidina Umar tegur tu, buat betul-betul awak keluar, jangan duk mudah-mudah macam orang lain. Begitulah. Itu teguran, dan agak keras teguran itu secara ni. Itu yang menyebabkan saya Saudah, tuan-tuan, sian juga dia keluar nak simpan seharian malam nak ni, tiba kena tegur je tu. Balik tuan-tuan. Fan kafa'at raji'atan, memang dia keluar Rasulullah fi baiti, kata Sayyidatina Aisyah, Rasulullah di rumahku, wa innahu la yata'asha wa fi yadihi 'arq, dan masa tu Nabi sedang makan malam dan di tangannya masih ada daging 'arq tadi. Fadakhalat faqal, masuk-masuk tu terus dia beritahu, faqalat, beritahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah, saya keluar tadi untuk urusan saya begini-gini. Fa'auha Allah ilaihi thumma rufi'a anhu, terus turun ayat Allah SWT. Baik tuan-tuan, kalau tuan-tuan tanya, sebab saya dah persoalkan, malam tu peristiwa ini berlaku bila malam tu kan? Malam ni luar bermula dengan maghrib kan, maghrib, sebelum maghrib ke atau selepas isyak ke? Saya tak dapat jawab tuan-tuan. Saya cari tak jumpa juga, tak disebut. Huraian yang baca setakat ni pun ulama tak sebut. Dan bagi saya penting kalau saya tumpuan saya ke situ dengan kita mengkaji nak realiti zaman Nabi, sebab andai kata kalau jumpa fakta yang sebut bahawa ini berlaku selepas isyak, dia memberi satu gambaran yang lain, iaitu ini orang kata realiti life malam, kehidupan malam, antara kehidupan malam ketika itu. Dia ada makan malam dan ada orang urusan, selesai urusan. Tidaklah kita kata lepas syak tu tidur, tidak. Tapi sekali lagi tak ada dalil, tak ada riwayat yang boleh tentukan, boleh menjadi sandaran kepada mana-mana. Tuan-tuan boleh andaikan macam mana, fikirkan nanti tuan-tuan. Baik, begitu kata Sayyidatina Aisyah tadi. Terus balik dia, Sayyidatina Saudah balik mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tengah makan ini dan terus turun ayat Allah Subhanahu wa taala. Ni nak hurai panjang lagi tak sempat tuan-tuan. Macam mana satu isu kekeluargaan ini saya perhati secara umum tuan-tuan, Allah sangat memberi perhatian. Doakan saya next buku Asam Garam ni, Asam Garam 5, ayat-ayat rumah tangga dalam Al-Quran. Setakat yang duk buat pun saya dah terkumpul dari ayat-ayatnya, tak diolah dengan baik lagi. Pattern tu nampak. Bab rumah tangga ni ketara Allah berikan perhatian, sebab saya kongsi kepada tuan-tuan sebelum pada ini. Terus turun ayat Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun menerima. Lepas tu Nabi itu balik dan Nabi sebut, Allah izinkan untuk kamu keluar untuk hajat-hajat kamu. Baik tuan-tuan, sedikit nak sentuh tadi tentang hukum sedikit. Ibn Battal sebut tajuzul nisa' at-tasarruf fi ma lahunna al-haja ilaihi min masalihin. Hadis ini menunjukkan bahawa wanita harus untuk menguruskan keadaan ataupun keperluan dia tanpa kongkongan. Ni nak bincang tentang adakah Islam ini sifatnya mengongkong isteri. Kalau kita memahami Islam lalu menyebabkan orang Islam yang kononnya begitu intimat dengan agama, dia akan jadi seorang yang kurung isteri. Adakah begitu? Tidak tuan-tuan. Kita tengok secara umumnya tidak. Baik, secara umum saya ringkaskan begini. Saya sebut tadi saya tak mampu untuk nak prepare lebih awal untuk perbincangan ini sebab dia agak rumit. Dalam bentuk yang lebih mudah, adakah wajib isteri dia nak keluar rumah mesti dapatkan izin suami? Jawapan ringkas dia wajib. Cuma orang main isu tu dia lain tuan-tuan. Saya kata ni sebenarnya tak ada isu. Ni nak sebut
sekadar dari segi sudut hukum sahaja. Adapun dari segi realiti, Allah sebut, dan ini saya duk baca ulama huraikan prinsip hubungan wa ashiruhun nabil ma'ruf, kan, bergaul, berinteraksi lah untuk suami dengan isteri secara yang patut, secara yang ma'ruf biasa, kan, begitu. Itu asas dia. Tapi bottom line dia, ya, untuk isteri nak keluar rumah, mesti dapat izin suami, kan. Saya kata, ada orang main naratif nak tunjuk agama ni mengongkong, dia up benda tu. Tuan-tuan fikir balik, tuan-tuan. Kita dah ada beberapa keadaan yang mana itu syarat dia. Simple, contoh pada simple. Kalau orang tu sebagai kita lah, anak kita pernah lalui situasi tu. Kita sebagai pelajar, duduk dalam kelas, kan? Apa syarat dia? Apa undang-undang dia? Tak boleh keluar bilik darjah tanpa kebenaran guru, kan? Semudah itu saja. Adakah bermakna guru mengongkong pelajar dalam kelas? Tak. Yang tak naknya, budak-budak dah keluar, kan. Kalau nak ke tandas, minta kat guru bagi, ya. Ataupun ada ni panggilan mesyuarat rumah sukan, ada keperluan. Itu asas dia. Jadi sama juga dalam hal rumah tangga ni. Isteri, mana kata makruf, maklum, beritahu. Maknanya guru yang ada tanggungjawab ke arah keselamatan, ke realiti rumah tu, tahu keadaan dia. Itu sebenarnya, bukan mengongkong. Dan tidak bermakna, makna kata suami kena kurung, kena ni. Tidak begitu, tuan-tuan. Boleh jadi salah bagi suami kalau isteri nak keluar atas keperluan, pergi ni jumpa orang. Dan kita tengok, tuan-tuan, dalam buku saya yang keempat, saya kata, ya Allah, isteri zaman Nabi, sahabat Nabi, mereka keluar bersembang, itu benda ma'ruf. Tak boleh. Kalau dilarang, suami larang pun tak kena. Naik kepada qadhi, kira salah awak apa nak kurung orang tak pasal-pasal ni, kan? Jadi kena faham begitu, tuan-tuan. Ni secara ringkasnya. Bahagian muka surat 180, saya boleh buat selingan itu, ada maksud dia. Salim meriwayatkan daripada ayahnya bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika isteri kamu meminta izin untuk ke masjid, maka janganlah melarangnya. Hadis Al-Bukhari, Imam Bukhari dalam kitabun nikah adalah bab wanita minta izin suaminya untuk keluar menuju masjid. Nampak simple, tuan-tuan. Tapi hadis ini yang menjadi antara sandaran. Al-asal, prinsip dia, isteri keluar rumah kena izin, kena minta izin suami. Sebab ni, tuan-tuan bayangkan balik dia. Jika isteri kamu minta izin, mana asas dia memang kena minta izin, kan? Cuma kat sini Nabi spesifik, kalau isteri kamu minta izin ke masjid, awak tak boleh larang. Betul, keizinan tu ada pada awak, tapi ada benda yang awak tak boleh larang. Isteri nak pergi tandas, apa pula awak nak larang, kan? Isteri nak jumpa, nak sembang dengan jiran sebelah tu, apa sebab awak nak larang? Itu ma'ruf, benda yang ma'ruf secara adat dia. Kalau awak larang tu awak yang salah. Tapi asas dia bagi tahu suami, kan? Dapat ni, itu maksud dia. Isti'zan, dia kata maklumkan kepada suami. Penting, tuan-tuan. Hal ini penting. Jadi kita imbang. Taklah perempuan kata, hak saya lah. Hak saya lah, saya nak keluar pergi mana. No, tak boleh. Awak kena maklum. Penting. Dia ada unsur kerukunan rumah tangga di situ. Wallahu alam. Habis untuk hadis yang pertama ini, tuan-tuan, saya nak berhenti setakat itu. Saya nak tambah sedikit, tuan-tuan. Nak pergi kepada kita berkenalan dengan Sayyidatina Saudah, tuan-tuan. Sejauh mana kita kenal Sayyidatina Saudah, dan dengan kita tahu kita lebih menghargai beliau. Kita rujuk buku saya yang kedua ni, sebab dengan tuan-tuan saya tak pasti kita akan baca tak buku ni. Sebab dia buku ni, dia tema dia romantik. Ada bahagian yang kita akan baca, tapi tak semua. Saya mungkin kalau panjang umur, ada jodoh kita, tak ada kena rush ke tempat ni, kan. Habis buku yang pertama ni, kita mungkin baca buku yang ketiga terus, kemudian atau buku keempat, yang kedua ni mungkin tak baca. Jadi saya rasa nak ambil peluang untuk nak ambil manfaat daripada buku yang kedua ni dalam suasana yang ada ni. Saya nak baca beberapa hadis tentang Sayyidatina Saudah ini. Kita sebut tadi, dia nak banding dengan Sayyidatina Aisyah, jarang, tak nampak sangat, tuan-tuan, peranan dia. Tapi dengan kita mendalami, orang kata menekuni sirah, riwayat, dia seorang yang somebody, tuan-tuan. Tuan-tuan bayang begini. Pertama, kita kena tahu turutan bila Nabi nikah dengan dia.
kita sebut sebelum ni, Nabi selama 25 tahun Nabi berkahwin seorang, Sayyidatina Khadijah. Nabi tidak berpoligami langsung sepanjang bersama Sayyidatina Khadijah. Hanya Sayyidatina Khadijah meninggal baru start era poligami. Baik. Bila Nabi nikah Sayyidatina Saudah, selepas kematian Sayyidatina Khadijah, dialah isteri yang mula-mula Nabi nikah selepas Sayyidatina Khadijah, pengganti kepada Sayyidatina Khadijah. Soalan, bagaimana Nabi boleh nikah dengan Sayyidatina Khadijah Saudah? Adakah, kalau soalan ni membawa ada kemungkinan, kita fikir adakah Nabi yang pergi cari? Ya dah, aku dah tak ada isteri dah ni, pergilah cari ni. Tuan-tuan, kita baca riwayat tidak memberi gambaran itu. Orang lain yang tolong kira kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ni kita ambil riwayat Ibnu Sa'ad. Kita tengok, saya baca riwayat dia. Maksud dia, Khawlah binti Hakim bin Awqas As-Sulami, isteri kepada Uthman bin Maz'un. Ni juga Khawlah binti Hakim juga nanti watak penting, tuan-tuan. Kita tak sempat nak hurai tentang beliau. Beliau ceritakan ni. Beliau ialah isteri kepada Uthman bin Maz'un, seorang sahabat mulia. Mereka berdua suami isteri yang terawal antara sabiqun al-awwalun, yang pendukung-pendukung awal Nabi di Mekah. Khawlah pergi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia sebut kat Nabi, wahai Rasulullah, masa ni lepas Khadijah meninggal, tuan-tuan, saya perhatikan tuan, tengok rasa macam sunyi je selepas ketiadaan Khadijah. Nabi pun jawab, ya, Khadijah dulu dialah ibu yang mengurus anak-anak, rumah tangga, itu dan ini. Nabi mengakui rasa tu, rasa kehilangan, rasa susah, tuan-tuan. Baik. Khawlah tanya, kalau begitu Rasulullah nak tak saya carikan orang, pindangkan seseorang untuk tuan? Maknanya permulaan Nabi nikah Sayyidatina Saudah bukan Nabi yang mencari, tak. Orang lain tu fikirkan. Yang kesian kat Nabi. Khawlah yang tanya Rasulullah, nak tak Rasulullah saya carikan macam tu? Nabi pun kata, ikutlah, perempuan lebih mengetahui hal-hal sebegini. Ini dalam riwayat ini. Dalam riwayat lain ada tambahan, Khawlah tanya, okey Rasulullah, nak dara ke janda? Nak yang dara kan janda? Nabi kata, ikut awak lah. Kalau dara tu siapa cadangannya? Kalau dara tu siapa? Nama-nama ni dicadang oleh Khawlah. Rasulullah, kalau nak janda, saya cadangkan Saudah binti Zam'ah. Sebut, dia pun sebut sebab suami dia Sakran bin Amru, orang yang kuat mendukung tuan, gini dia sebut sifat dia, baru meninggal dunia. Okey, Nabi kata, okey, ikutlah. Kalau anak dara saya cadangkan anak kepada kawan baik tuan, Sayyidatina Aisyah. Nabi kata, ikut awak lah. Dan Sayyidatina Khawlah pergi Pinang dua-dua, tuan-tuan. Dia yang pergi Pinang dua-dua. Kata dalam riwayat ini, kata Khawlah, maka aku melamar Saudah binti Zam'ah dari Bani Amir bin Lu'ay bagi pihak baginda. Aku jugalah yang melamar Aisyah binti Abu Bakar bagi pihak baginda. Nabi hidup bersama Saudah sejak di Mekah. Pada ketika itu Aisyah baru berumur 6 tahun. Nabi hanya mula bersama Sayyidatina Aisyah setelah tiba di Madinah. Jadi kita tahu, tuan-tuan, Nabi bukan Nabi yang cari tergir nak mengisi kekosongan, tak. Orang lain yang fikirkan untuk Nabi. Itu yang pertama. Kemudian kita tahu bahawa setelah Sayyidatina Khadijah meninggal tu, Sayyidatina Khadijah meninggal kira-kira tahun ke-10 kenabian. Nabi ada dua fasa kehidupan kan, di Mekah, di Madinah. Di Mekah ada 13 tahun, di Madinah 10 tahun. Sayyidatina Khadijah meninggal 10 tahun ke-10 Hijrah. Mana ada 3 tahun lagi Nabi duduk di Mekah sebelum berhijrah ke Madinah. Dalam tempoh 3 tahun yang berbaki ini, siapa isteri Nabi ketika itu? Sayyidatina Saudah, kan? Sayyidatina Saudah. Apa yang berlaku dalam tempoh 3 tahun tu? Besar, tuan-tuan. Kalau kita ingat balik, apa benda yang berlaku setelah kematian Sayyidatina Khadijah? Antara, tuan-tuan, Isra' Mi'raj. Antaranya dakwah Nabi di Taif. Antaranya perjanjian Aqabah. Dan lain-lain, usaha nak bunuh Nabi. Ni 3 tahun yang sangat, orang kata sangat kritikal. Sebab kita tengok riwayat yang lain, Nabi kata sejak kematian Abu Talib, ni sama, Khadijah meninggal beberapa hari selepas pada kematian Abu Talib. Sejak kematian Abu Talib, aku makin kena, teruk aku kena ni, diazab, perlu disakiti. 3 tahun sangat dahsyat, tuan-tuan, keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam tu yang membawa Nabi pergi ke sana ke sini, tuan-tuan.
tempoh itu tuan-tuan, kira-kira Nabi sebagai manusia, Nabi sebagai suami, kalau kita lah, perlu tak kepada tempat untuk kita meluahkan, kita yalah, meluahkan, berkongsi kesusahan, cerita, perlu kan? Perlu. Kita dah baca hadis sebelum pada ini yang Nabi SAW dalam peristiwa Hudaibiyah, apabila sahabat Nabi tak nak dengar kata seorang kan, apa perasaan Nabi situ? Nabi tak boleh kata apa, tak boleh, tapi pergi mengadu kat isteri. Memang saat itu memerlukan orang, boleh orang kata kalau putih shoulder to cry, bahu untuk nak menangis, untuk nak ni, sangat-sangat perlu tuan-tuan. Jadi sirah ini cara saya menikmati sirah. Sirah dia bukan fakta semata-mata, tapi dia cerita, dia emosi di situ. Kita menekuni, letak di kita situasi tu, baru kita boleh rasa. Berat tuan-tuan. Nak lagi, hari ni juga tuan-tuan berlaku sikit dalam hal keluarga saya. Menangis seorang saudara saya ni, apabila saudara juga tuduh dia penipu. Menangis dia. Ada kita kisah cerita-cerita kecil je, tapi orang ni dia bab mengata orang ni mudah kan. Menipu tu. Orang yang dituduh penipu tu, kawan tersebut selamba je. Dia tak ada nak marah tu, tapi dia jadi jauh hati, jadi sedih, jadi sayu. Dia tahu tu. Tak sangka saudara sendiri kata aku nipu. Tu dia jadi sedih. Kita pun call tanya khabar gini-gini. Dan saya memahami, tuan-tuan mungkin ada situasi yang sama. Memahami keadaan itu. Kita dituduh melakukan benda yang kita tak buat, tuan-tuan. Saya ingat saya kongsi, tuan-tuan, tahun lepas, apabila ada seorang buat cerita, saya khutbah tak baca doa. Sampai sekarang ingat lah. Yang tuduh kita ni orang baik, orang surau. Dia lebih surau pada kita lah. Tuduh sama. Mujur ada CCTV, ada rakam suara je. Bilal tolong rekod balik, itu tunjuk. Memang kita baca. Tapi dia tuduh pergi jaja ke orang dah. Dia tanya, malu saya berapa minggu tak pergi, nak pergi surau tu. Sebab kita tahu orang tahu pasal ni. Dan dia tak ada pun nak clarify, okey saya salah. Tak ada, dia selamba dia je. Jumpa dia, okey saya ini, dia orang macam tu tuan. Simpan tuan. Masa tu kita nak mujur ada isteri kita sini. Nak kata tuan-tuan rahmat Allah, bukan nak tuan-tuan memahami saya, tak. Kita lalu situasi yang ni, kita boleh menjauhi sedikit sebanyak situasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isra' Mi'raj ni orang tak percaya. Di Taif ni orang halau ni. Siapa masa tu isteri orang paling rapat yang untuk Nabi nak luahkan? Sayyidina Saudah, saya kata. Tak ada orang lain. Dia adalah satu-satunya isteri Nabi. Jadi saya kata peranan besar Sayyidina Saudah ni. Masya Allah, peranan yang besar untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kisahnya tak sama macam Sayyidina Aisyah yang lain. Itu satu. Keadaan yang lain, beliau isteri Nabi yang sangat orang kata tak banyak songeh lah, tak banyak kes tuan-tuan. Tak banyak kes bagaimana orang lain. Sayyidina Aisyah sampai kata, kalau aku nak sangat duduk dalam kulit Sayyidina Saudah, nak jadi orang macam tu. Macam-macam tuan-tuan. Ada riwayat saya nak baca tadi, sebab kita tak baca. Satu riwayat tentang Sayyidina Saudah untuk tuan-tuan mengenali siapa Sayyidina Saudah ni. Muka surat 49, tuan-tuan dengar tuan-tuan, insya-Allah. Sebab kita mungkin tak baca, saya sebut tadi kan. Muka surat 49, saya tak baca tajuk dia. Ni dia riwayat Ibn Sa'ad. Al-A'mash daripada Ibrahim. Al-A'mash an Ibrahim qala Saudah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Satu hari Sayyidina Saudah pernah sebut kat Nabi, "Shallaitu khalfaka al-barihah faraka'ta bi hatta amsaktu bi anfi makhafatan an yaqtura ad-dam." Rasulullah, semalam saya solat belakang bang. Saya rukuk tu bang, saya pegang hidung saya bang. Saya pegang hidung saya, tak nak bagi darah keluar. Tuan-tuan faham situasi ni. Nabi dengar tuan-tuan, fadhahik. Nabi gelak tuan. Nabi gelak. Dan ulasan perawi ni, wa kanat tudhikuhu al-ahyan bisyai'. Sayyidina Saudah ni dia kerap membuatkan Nabi ketawa dengan apa-apa perkara tuan. Ini memberi gambar Sayyidina Saudah ni isteri dia yang kelakar tuan, yang dia humor dia ni. Apa maksud tadi kata Sayyidina Saudah tadi? Ayat dia berlapik tuan-tuan. Nabi tak faham.
Dia nak kata semalam Rasulullah rukuk lama sangat. Abang rukuk lama sangat. Saya sampai duk tahan. Darah nak keluar. Itu nak tegur. Dan Nabi faham. Fadhahikan Nabi gelak. Masya-Allah, ni Sayyidina Saudah. Saya cukup ini pun rasa wow, saya Saudah. Kita tak kenal sebelum ni kan. Kenal ni. Kita jadi rasa insya-Allah. Terakhir tuan-tuan, terakhir saya nak kongsi ada beberapa kisah dia. Yang ni kisah ni. Muka surat 9. Saya hanya kongsikan kisahnya saja, tapi huraian dia tuan-tuan saya tinggalkan, tak boleh nak ni sebab jadi panjang tuan-tuan. Hadis ni riwayat An-Nasa'i. Kita baca terjemahan dia. Sayyidina Aisyah berkata, satu hari Saudah menziarahi kami, kemudian Rasulullah duduk di tengah-tengah antara aku dengan dia. Tuan-tuan bayang situasi di rumah Sayyidina Aisyah. Saudah datang. Sayyidina Saudah ialah ibarat kakak lah. Ibarat kakak. Sayyidina Aisyah memang sangat sayang kepada Sayyidina Saudah ni. Duduk, dalam keadaan duduk, Nabi duduk tengah-tengah, Sayyidina Aisyah duduk sebelah, Sayyidina Saudah duduk sebelah. Sebelah kaki baginda di ribaanku, manakala sebelah kaki lagi di ribaannya. Ini gambar dekatnya kedudukan ketika itu. Kata Sayyidina Aisyah, masa tu aku dah siapkan untuknya makanan, iaitu khazirah. Aku pun berkata, awak jemput makan. Dia pelawa Sayyidina Saudah untuk makan kat situ. Namun beliau tak mahu. Aku berkata lagi, awak mesti makan, ataupun kita mungkin terjemah, kakak mesti makan kak. Kalau akak tak makan makanan saya masak ni, saya lumur ke muka akak, saya calik ke muka akak. Namun beliau tetap enggan. Maka aku ambil sedikit makanan dari talam, lalu aku calik ke muka dia. Jadi An-Nasa'i tuan-tuan. Rasulullah pun angkat kaki dari ribaan je. Setelah Aisyah duduk calik kan sebelah, Rasulullah pun angkat kaki alih supaya beliau dapat membalasku. Beliau pun ambil sedikit makan dari talam, lalu lumur ke mukaku. Fadhahikan Nabi, Rasulullah gelagak adegan dua isteri dia. Tiba-tiba terdengar Umar berkata, Abdullah bin Umar. Sayyidina Umar bukan dari rumah, di luar. Dengar suara Sayyidina Umar duk panggil anak dia. Tak pasal-pasal panggil rumah orang. Abdullah bin Umar. Maka Rasulullah pun berkata kepada kami, dah bangun, pergi basuh muka kamu. Kata Sayyidina Aisyah, aku syak Umar ni nak jumpa Nabi. Aku syak sebenarnya Umar nak jumpa Nabi. Hadis riwayat An-Nasa'i. Imam Nasa'i letak dalam kitab Muasyarah, pergaulan dengan isteri. Ini realiti tuan-tuan. Soalan-soalan bangkit saya tak boleh jawab. Tak nak jawab sekarang. Adakah ini dikira sebagai membazir makanan dan sebagainya? Itu saat saya berbangkit, saya hold dulu. Itu tuan-tuan, sebagai saya nak sebut tambahan maklumat tentang Sayyidina Saudah. Mari kita sambung, boleh? Kita sambung dua riwayat lagi. Saya baca sekali lalu sahaja. Muka surat 181, babak ke-69, Sayyidatina Saudah lepaskan hak, insya-Allah. An Aisyah anna Saudah bint Zam'ah wahabat yaumaha li Aisyah. Kata Sayyidina Aisyah bahawa Sayyidina Saudah menghadiahkan hari gilirannya untuk Sayyidina Aisyah. Wa kana Nabi yaqsimu li Aisyah bi yaumiha wa yaumi Saudah. Jadi Nabi pun buat pembahagian jadual waktu. Sayyidina Aisyah dapat 2 hari tersebut. Satu hari memang giliran dia dah. Yang kedua ialah hari giliran Sayyidina Saudah asalnya yang dihadiahkan. Ini hadis riwayat Al-Bukhari, hadis sahih, dibincang dalam kitab nikah dalam bab wanita memberikan hari giliran untuk madunya, boleh ke tidak sebagainya. Tuan-tuan boleh nampak. Kita pergi pada hadis yang kedua yang akan menjelaskan sedikit sebanyak lagi daripada Urwah bahawa Sayyidina Aisyah berkata, wahai anak saudaraku, Rasulullah tidak pernah melebihkan sebahagian daripada kami berbanding sebahagian lainnya dalam soal giliran hari bersama. Jarang sekali berlalunya satu hari melainkan Rasulullah pasti menziarahi kami. Baginda mendekati setiap isterinya tanpa menyentuh, yakni bahasa belapiknya jima', sehingga sampai kepada isteri yang pada hari itu gilirannya, lalu Nabi bermalam bersamanya. Kita dah jelas sebelum ni kan, hari-hari itu rutin Nabi. Kalau Nabi bermukim, lepas tu Nabi akan ziarah, tanya khabar setiap orang. Terakhir Nabi akan berhenti di rumah isteri Nabi yang akan Nabi bermalam di situ. Lepas maghrib Nabi akan berkumpul semula. Sisi Nabi pun akan datang ke rumah yang Nabi akan bermalam. Masuk Atu Aisyah
habis solat Isyak balik, dan itu masa orang kata me time lah, masa bersama Nabi dengan isteri malam giliran dia. Itu rutin dia yang kita pelajari. Itu kata Sayyidina Aisyah tadi, pergi tanya khabar. Dan kita ingat tuan-tuan berlaku kes air madu kan, air madu Nabi lewat tu. Baik, itu dia. Adapun kata Sayyidina Aisyah, Saudah binti Zam'ah ketika usianya semakin lanjut, justru bimbang akan diceraikan Rasulullah. Beliau berkata, ya Rasulullah, hari giliran saya untuk Aisyah. Maka Nabi pun menerimanya. Kami berpendapat, kata Sayyidina Aisyah, bahawa berkenaan hal ini dan yang seumpamanya menjadikan sebab Allah menurunkan ayat, sekiranya isteri-isteri bimbang isteri suami yang nusyuz. Hadis Abu Daud. Wa ini imra'atun khafat min ba'liha nusyuzan aw i'rada fala junaha 'alaihima an yusliha bainahuma sulha was-sulhu khair. Surah An-Nisa ayat 128. Sekiranya seorang wanita dia bimbang suaminya, ba'li ni suami dia nusyuz. Nusyuz istilah yang sama digunakan untuk lelaki dan perempuan. Bukan saja nusyuz ni perempuan saja kan, isteri nusyuz, suami nusyuz pun ada, tapi maksud dia berbeza. Sekiranya seorang wanita takut suami yang nusyuz ataupun mengelak tak nakkan dia, fala junaha alaihim, tak mengapa, tak berdosa sekiranya dua pihak ini as-sulh, berdamai ataupun reconcile ataupun berunding. Was-sulhu khair, kata Allah Subhanahu Wa Taala, rundingan itu lebih baik. Lebih baik daripada apa? Lebih baik daripada bercerai. Lebih baik daripada bercerai. Maksud kat sini tuan-tuan, kalaulah keadaan meruncing sangat keadaan ni, kalaulah boleh diselamatkan hubungan rumah tangga tu dengan cara isteri dia mengalah sedikit, lepaskan hak apa, itu lebih baik tuan-tuan. Mengekalkan hubungan rumah tangga itu lebih baik. Itu keadaan dia. Jadi kata Sayyidina Aisyah, antara penyebab turun ayat Ta'ala ni berkaitan dengan Sayyidina Saudah tadi. Dia rasa aku tak ada keperluan dah. Dia nak jadi isteri Nabi je. Nak isteri Nabi. Tak payah bersama pun tak apa dah. Yang tu dia beri kepada Sayyidina Aisyah. Kenapa Sayyidina Aisyah? Itu dah jawab tu. Isteri Nabi yang paling Nabi suka ialah Sayyidina Aisyah ketika itu. Saya kongsi tuan-tuan, ada riwayat palsu yang orang duk sebar tuan. Kita baca hadis yang terakhir, kemudian saya kongsi yang tu. Sayyidina Aisyah menceritakan bahawa menjadi kebiasaan Rasulullah apabila hendak bermusafir, baginda akan membuat cabut undi antara isteri baginda, maka siapa yang diundi dialah yang dapat ikut Nabi. Baginda juga membahagikan semua isteri giliran bersama sehari semalam kecuali Saudah binti Zam'ah. Beliau telah menghadiahkan hari gilirannya kepada Aisyah demi meraih redha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis Al-Bukhari. Imam Bukhari tak dalam kitab hibah dalam bab keutamaannya dan anjuran melakukannya. Hibah maksudnya hadiah. Hadiah tidak bermakna, nak sebut hadiah bukan bermakna benda fizikal semata-mata. Benda yang berbentuk hak ini juga dikira hadiah. Sebagaimana Sayyidina Aisyah Sayyidina Saudah memberi hak kepada Sayyidina Aisyah itu sebagai hadiah. Baik tuan-tuan. Ini spontan, saya tak rancang. Saya tanya tadi satu riwayat palsu. Baru ada tu 3 bulan dah ditanya saya di kuliah yang lain. Saya tak bagi tahu tuan-tuan lah. Kalau tuan-tuan dengar sekali lagi di mana-mana sebut, dan saya tengok tuan-tuan di YouTube dia disebut oleh guru-guru kita yang ni jugalah, tapi dia sebut. Cerita dia apa tuan-tuan? Cerita dia satu hari, ni rumusan cerita dia. Satu hari Sayyidina Aisyah tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bang, dalam ramai-ramai kami ni, isteri abang siapa yang abang paling sayang?" Nabi kata, "Awak lah." "Oh, kalau macam tu bang, abang kena buat pengisytiharan." Saya mudahkan bahasa. Abang kena buat pengisytiharan, kena beritahu kat orang ramai, kena beritahu kat isteri-isteri abang yang lain. Nabi senyum lah, Nabi senyum. Dan Sayyidina Aisyah desak lagi. Okey, Nabi kata tak apa. Petang ni, ibarat begitulah, lepas ni saya kumpul semua, saya bagi tahu. Baik. Lalu Nabi SAW lepas pada tu Nabi bagi cincin kepada Sayyidina Aisyah. Ni awak pegang cincin ni, jangan bagi tahu siapa-siapa yang abang hadiahkan cincin kepada awak, kata Nabi. Menarik ya tuan-tuan, kisah ni tu, apabila kisah orang ni mula kisah palsu, orang jadi reka tuan-tuan.
Menariknya daripada kisah ni, ada versi yang lain. Apabila orang mula tanya saya riwayat tu, ada orang, Ustaz, tapi yang saya dengar lain lah Ustaz. Yang saya dengar Nabi bagi gelang. Sudah masa tu cincin gelang. Kisah tu sendiri dah tak sabit dah tuan-tuan, tapi orang boleh goreng macam-macam. Okey, kita kata cincin ataupun gelang. Nabi beri kepada Sayyidatina Aisyah. Awak jangan beritahu orang lain. Baik. Lepas tu Nabi pergi jumpa seorang isteri, bagi cincin, kata, ni abang bagi cincin, jangan beritahu orang lain yang abang bagi ni. Orang kedua, orang ketiga, Nabi buat macam tu semua. Petang tu ataupun kali yang berikutnya, Nabi panggil semua isteri berkumpul, duduk kumpul. Sayyidatina Aisyah tanya, bang, Rasulullah nak tanya siapa dalam ramai kami ni yang Rasulullah yang abang paling sayang. Nabi pun kata, orang yang saya hadiahkan cincin ataupun gelang. Lalu semua pakai senyum. Senyum, Aisyah senyum, orang lain pakai senyum lagi. Hadis tu diulas panjang tuan-tuan oleh asatizah, oleh ni. Tengok betapa Nabi menjaga teknik atau bijak dan halus Nabi menjaga perasaan isteri Nabi yang lain dengan begini ni. Diulas tuan-tuan. Kisah tu secara asal tak sabit, tak ada dalam riwayat langsung tuan. Tak ada. Bukan nak kata dhaif. Tak ada langsung tuan. Dan dia tidak ada dalam kitab maudhu'at terdahulu, tak ada tuan. Dia mari tak tahu model masa bila tak tahu. Tapi yang tu tersebar tuan. Nak kata apa tuan? Soal Nabi mencintai Sayyidatina Aisyah ma'ruf zaman tu. Semua sahabat Nabi tahu. Kita baca sebelum ni kan. Orang kalau nak bagi hadiah ditunggu hari Nabi duduk di rumah Sayyidatina Aisyah. Benda tu ma'ruf. Tiba mari pada riwayat ni, nampak macam orang tak tahu. Nabi pula ni. Itu tuan-tuan, saya nak urai panjang pun tuan-tuan boleh faham. Asas dia, sebelum kita nak mengulas apa-apa pun, berkenaan Nabi, berkenaan sahabat Nabi, riwayat tu kena sabit dululah, kena dipastikan. At least dalam sirah ni boleh terima lagi riwayat dhaif jika tidak bertentangan dengan yang lebih sahih. Ni tak ada langsung, tak boleh lah begitu tuan-tuan. Wallahu alam, tu sebagai tambahan. Dan kita baca terakhir ni, sekadar baca tuan-tuan, sekadar baca dan kita berhenti di sini. Asam garam 70, Sayyidatina Saudah pergi ke Mina dahulu. Ni tuan-tuan, setiap kita baca ni tuan-tuan kait dengan tema berdikari. Memberi gambar Sayyidatina Saudah ni, isteri Nabi, dia berdikari. Tak ada cling pada Nabi, tak ada tuan-tuan. An Aisyah radhiyallahu anha qalat ista'dhanat Saudatun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam lailata jam' wa kanat thaqilah thabtah fa'adhina laha. Sayyidatina Aisyah berkata, Sayyidatina Saudah pernah minta izin dengan Nabi pada malam berkumpul, iaitu di Muzdalifah, daripada Arafah, lepas pada wukuf, masuk tergelincir kan, masuk waktu maghrib, semua bergerak ke Muzdalifah. Yang sunat untuk bermalam di situ, sekejap boleh, untuk berangkat. Jadi sampai ke Muzdalifah, keesokannya lepas subuh sepatutnya akan bergerak ke Mina untuk melontar jamrah. Sayyidatina Saudah dia minta izin malam-malam tu juga, dia tak nak tidur di Muzdalifah, dia nak gerak awal. Kata Sayyidatina Aisyah, ketika itu beliau seorang wanita yang lambat, mungkin dah mau kata dah berat, banyak isi. Nabi izinkan. Hadis riwayat Al-Bukhari dalam kitab haji. Saya tak ulas panjang tuan. Kita pergi kepada riwayat yang kedua, kisah dia sama juga, cuma ada perincian. Sayyidatina Aisyah menceritakan, kami berhenti di Muzdalifah, lalu Saudah minta izin daripada Nabi untuk berangkat terlebih dahulu sebelum sesak dengan orang ramai yang akan berangkat serentak nanti. Beliau seorang wanita yang lambat. Baginda izinkannya, lalu beliau bertolak sebelum manusia berangkat ke sana. Kami pula berhenti sehingga waktu pagi, kemudian baru bertolak bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidatina Aisyah, sungguh kalaulah aku masa itu minta izin Rasulullah juga sebagaimana Saudah, itu lebih aku suka daripada apa-apa yang menyeronokkan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Bijak Sayyidatina Aisyah, Saudah kan, dia rancang, dia pun tak nak menyusahkan orang. Kalau dia gerak sekali, Nabi terpaksa tunggu dia sebagainya, dia gerak sendiri. Sayyidatina Aisyah puji dia. Begitu tuan-tuan, di Muzdalifah. Tuan-tuan doakan tuan-tuan, saya buat tak siap-siap ni buku saya ni, Teroka Mekah. Apa disebut Muzdalifah, dia ada beberapa tempat yang menjadi lokasi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tuan-tuan boleh bayanglah, di Muzdalifah tu ada masjid, Masjid Masy'aril Haram, masjid tu besar, yang dibina atas lokasi tempat Nabi dan para sahabat Nabi berkhemah malam tu di situ.
Secara spesifik di mana Nabi bermalam tuan-tuan, di atas Bukit Quzah. Nabi bermalam situ. Pagi esok tu Nabi naik Bukit Quzah. Hari ni bukit tu dah tak ada tuan-tuan. Adalah gambaran orang buat kajian di sebelah depan pada masjid itu. Dah naik bangunan, naik jalan kat situ. Bukit Quzah. Dan Muzdalifah zaman Nabi itu juga, malam itu Bukit Quzah tu dinyalakan api. Dinyalakan api untuk menunjukkan orang tu nak menerangi keadaan ketika itu. Itu sahaja. Tuan-tuan doakan duk buat yang tu lagi. Wallahu a'lam tuan-tuan. Tuan-tuan, Pesona Saudah tuan-tuan boleh baca sendiri untuk nak lebih mengenali siapa Sayyidina Saudah, muka surat terakhir ini. Wallahu a'lam, saya berhenti setakat ini. Kalau adalah soalan atau kemusykilan, tak ada isu besar sangat kan? Ada soalan tuan-tuan? Ya. Aha. Okey. Soalan saudara kita, apa Nabi banyak naik gunung Nabi banyak naik gunung. So apa isu dia? Macam bagi isyarat untuk hiking. Ya, betul. Begini. Tindakan perlakuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita sebut sebagai sunnah, apa yang Nabi biasa buat, maka semua yang Nabi buat sunnah lah kan. Cuma kita dalam bab hukum ni kita kena beza. Ada sunnah jibili, sunnah kebiasaan manusia buat, dan ada sunnah yang ta'abudi, yang betul ibadah. Jadi selagi tidak ada dalil yang menunjukkan ini sunnah yang ada pahala khas, ada anjuran khas, maka dia kita kira sebagai itu benda normal Nabi buat sebagai manusia pada zaman itu. Baik, kembali pada soalan, Nabi banyak daki. Memang tuan-tuan, saya ini antara trivia, maklum trivia yang saya ni, ada 8 bukit yang menurut riwayat Nabi Nabi pernah daki. Yang kita tahu Jabal Nur, Jabal Thawr kan, atau Quzah ni, Jabal Quzah, antara lagi Jabal Namirah di Arafah. Ada 8, saya tak ingat nak sebut semua. Dan memberi impression bahawa Nabi ni, orang kata bukan tengok bukit tu, alah malas lah, tak ada Nabi itu. Baik, adakah itu bermakna sunnah kita hiking? Nah, sunnah maksudnya dalam arti kata ada pahala tambahan tu? Tak ada lah. Tapi kalau kita buat, kita kata kita belajar sirah, Nabi inspired daripada kita pengajar sirah, mudah-mudahan ada pahala atas kita ingat Nabi itu. Ini sebagaimana sahabat Nabi yang lain pun buat begitu kan. Antara Ibnu Umar, kita tahu ni kisah masyhur. Dia pernah lalu tempat yang kosong tapi dia ditunduk ditunduk. Orang tanya sebab apa? Aku teringat dulu Nabi pernah lalu kawasan ni, masa tu ada pokok, ada ranting, Nabi orang kata nyuruk Nabi menundukkan ni. Aku buat semata orang kata mengimbau kenangan. Di situ ada pahala lah mudah-mudahannya. Sama juga Ibnu Umar, menjadi kebiasaan dia selepas pada tu tiap kali masuk ke Mekah tuan-tuan, beliau akan bermalam dan mandi di Telaga Tua, Dhi Tua ataupun Telaga Tua. Ada tempat dia sampai hari ni tuan-tuan. Tu masuk dalam buku saya di luar. Sekarang dia kawasan tu dah tenggelam dengan pembangunan kan, tua tu. Ibnu Umar, sebab apa? Riwayat Nabi 2 kali. Nabi datang untuk Fathu Mekah, Nabi datang untuk musim haji, Nabi akan berhenti kat situ. Tempat tu dalam 2 km je nak masuk ke Mekah. Tapi Nabi berhenti situ, bermalam, Nabi akan mandi di air telaga tu. Mari zaman kemudian, zaman Ibnu Umar, kalau sampai awal ke apa, 2 km dia boleh lajak lah nak masuk ke Mekah. Tapi dia tak ada, dia akan berhenti juga. Sebab apa? Ta'assi, nak ikut Nabi pernah buat begitu. Jadi kembali kepada soalan tadi, kalau kita belajar kita rasa tu Nabi pernah, kita buat atas dasar itu tak apalah. Tapi nak kempen lebih-lebih, sunnah kaki gunung, itu kena beringat tuan-tuan. Sebagaimana juga saya tengok hari ini orang angkat balik kempen memanah, berkuda apa tuan. Dia seumpama itulah. Seumpama itu. Kena memahami prinsip itu. Kalau kata memanah, saya kata hari ini tuan-tuan kita ada keluasan. Saya cakap saja, saya ni tak buat lagi. Tuan-tuan, hari ini apa yang lebih perlu, yang lebih orang kata efektif antara memanah ataupun menembak? Menembak tuan-tuan, menembak
Kalau tuan ada kelapangan, ada ruang untuk pergi menembak, utama menembak daripada memanah. Itu lebih perlu. Prinsip dia tu ada, iaitu persiapan untuk kemahiran ketenteraan. Zaman Nabi the best masa tu ialah kemahiran tu orang kata serangan jarak jauh ni tu memanah. Hari ni kita bukanlah nak ni duk up tu kempen seolah-olah ini sunnah yang ada pahala lebih. Tak kena tuan. Tapi kalau kita buat sekali lagi, kalau kita buat modal inspirasi kita, dulu Nabi memanah, Nabi sebut orang Arab ni anak keturunan Ismail tu pemanah, tak ada ni. Nak kempen lebih-lebih tu yang tak ni tuan-tuan. Boleh maksud saya begitu, boleh faham? Wallahu a'lam. Ada soalan lain? Kalau tak ada, kita berhenti setakat ni tuan-tuan. Mudah-mudahan bermanfaat pengajian kita. Tuan-tuan doakan saya tuan-tuan. Saya nak ambil peluang, tuan-tuan doakan saya. Saya baru mula fasa baru. Saya buka pejabat lah. Sebelum ni pejabat saya di rumah. Saya duduk menulis ni. Saya buka pejabat sendiri, masuk pejabat ni. Nak lebih ke depan lagi lah tuan. Tapi itulah, pejabat, kos dia, orang staff dia semua kan. Tak tahu struggle boleh ke tak. Tuan doakan Allah permudahkan saya istiqamah, cukup gagah dalam jalan ini tuan-tuan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.